Assalamualaikum para usahawan dan jurujual, apa khabar kita hari ini? Okay, bagi yang dah menjual, saya nak berkongsi satu pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, tentang menangani bangkangan ataupun handling objection. Minggu lepas saya berkesempatan untuk ikut serta dengan program yang dianjurkan oleh sebuah agensi kerjaan ya, tentang menjual. Dan bagi setiap kelas yang saya buat, peserta-peserta akan didedahkan dengan cara menjual. Maksud dia, kita beri peluang kepada usahawan dan jurujual yang tadi pergi menjual di lapangan yang berhampiran dengan tempat khusus. Dan alhamdulillah minggu lepas saya baru selesai satu program, dan juga pada masa yang sama sebelah petang itu kita adakan so-called sales challenge. Kita beri pelepasan kepada usahawan dan jurujual untuk menjual, ataupun kita buat hard selling. Dan lepas menjual, balik ke kelas dan bercerita tentang pengalaman, selain daripada kita rekod aktiviti kita menjual. Saya nak kongsi satu pengalaman yang boleh kata pahit ya, oleh seorang jurujual, oleh seorang usahawan apabila kita buat sales challenge. Dia kata tak pernah dalam hidup dia buat kerja menjual semacam ini, dan di akhir aktiviti penjualan tu dia dihalau oleh tuan punya rumah, dan dia kata oleh kerana dia sangat takut dia halau tadi, sampai dia tertinggal beg duit dia, beg latihan dan dia punya tag tertinggal di rumah. Dan kemudian yang nak jadi sonok lagi cerita dia, tuan rumah tadi panggil dia suruh ambil balik beg, dan dia pun ambil dan terus balik. Tujuan saya bercerita ni bukanlah saya nak mengaibkan usahawan berkenaan, tapi saya nak berkongsi dengan tuan dan puan-puan ya, bagaimana kita kalau kita tak bersedia untuk menangani bangkangan, dia akan memberi kesan yang sangat buruk pada kita, terutamanya kesan emosi. Okey, saya nak berkongsi tentang apa dalam masa yang singkat ini, bagaimana kita tak mengurus emosi apabila kita berhadapan dengan bangkangan. Ya, harus diingat ya, bangkangan dengan penolakan dua perkara yang berbeza. Kalau dalam bahasa Inggeris, objection and rejection, dua perkara yang sangat berbeza. Untuk rejection saya akan bercakap kemudian. Saya nak bercakap tentang bangkangan. So apa maksud bangkangan? Bangkangan ni boleh saya beri definisi sebagai alasan yang direka-reka untuk tak nak beli. Itu maksud yang ringkas pasal bangkangan. Okey, kalau kita tak bersedia untuk menangani bangkangan dari segi emosi ya, banyak perkara-perkara yang akan kita alami. Saya nak bercakap dulu tentang kesan-kesan emosi kalau kita tak berjaya nak menangani bangkangan. Yang pertama sekali, kita akan rasa marah kepada so-called prospek yang tak nak menerima barang kita. Yang kedua, kita akan merasa stres dalam keadaan di mana bila orang tak beli, macam saya beritahu dalam kelas, jumpa 5 orang, 6 orang tak nak beli barang kita, jadi kita akan rasa stres. Dan bila akhir stres tadi, dia akan bawa kepada penyakit, dan akhir sekali kita berhentilah jadi salesman atau usahawan, kita cari kerja lain. Ya? Okey, ini tips penting ya, nak saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apabila kita menangani bangkangan. Saya nak kongsi 3 tips penting untuk mengawal emosi. Yang pertama sekali, kita usahawan atau jurujual tadi hendaklah beranggapan menerima bangkangan adalah satu perkara yang sebahagian daripada kehidupan kita sebagai usahawan dan jurujual. It's a part of parcel of the game. Maksud dia, ini lumrah. Menerima bangkangan dalam menjual adalah satu perkara yang lumrah. Saya belum pernah lagi berjumpa dengan usahawan atau jurujual yang apabila dia bertemu dengan orang tadi beli barang, jumpa 10 orang, 11 orang nak beli barang dia. Saya belum berjumpa lagi. Dan pengalaman saya 20 tahun sebagai salesman, saya kerap menerima bangkangan. Dan bangkangan inilah yang mendewasakan saya untuk menjual dengan lebih baik. Ya, first thing first, tuan-tuan, kita kena beranggapan ini perkara yang lumrah, yang biasa dalam menjual. Okey, tips yang kedua. Pelanggan tadi dia menolak ataupun dibuat bangkangan, bukanlah dia membuat bangkang pada kita secara peribadi, tapi dia bangkang ataupun yang dia bangkang adalah produk kita. Jadi kita kena pandai bezakan apa yang dibangkang. Adakah produk kita atau diri kita sebagai jurujual atau usahawan. Dan biasanya usahawan atau jurujual dia tak dapat nak bezakan dua perkara ini. Saya ulang balik tuan-tuan dan puan-puan, yang dibangkang, yang ditolak adalah
produk kita dan bukan diri kita. Kalau dalam bahasa lain, janganlah sentap. Kalau orang tak nak beli barang ataupun orang reject, ataupun orang buat objection, yang dibangkang adalah produk dan bukan diri kita. Jangan sentap. Ya. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, tips yang ketiga, kita mestilah memberikan lebih banyak penjelasan kepada pelanggan kita tentang apa yang dia tak faham. Dan again, bagaimana nak tahu? Bertanya. Contohlah, katakanlah macam ni, katakan dalam senario usahawan pelanggan tadi beri satu objection. Dia kata barang awak ni mahal lah. Mahal untuk objection. Jadi kita berlapang dada, pertama sekali berlapang dada, ini perkara biasa. Dan kedua, yang mahal itu bukan diri kita tapi produk kita. Dan tips yang ketiga, kita bertanyakan dia apa sebab mahal, ataupun mungkinkah dia perlukan jawapan yang lebih lanjut. Contoh, kalau dia kata barang itu mahal, saya akan bertanya kepada pelanggan tadi, berapa harga yang boleh beli, ataupun berapa yang biasa dia beli. Jadi kalau dia kata saya biasa beli dalam 20 tapi harga dia 40, mahal sangat. Jadi inilah sampai masanya kita memberi penjelasan yang lebih mengapa harga kita 40 dan apakah nilai-nilai tambah yang boleh kita beri untuk justify harga kita pada 40. Tuan-tuan dan puan, saya ulang balik bagaimana nak menangani emosi apabila kita berhadapan dengan bangkangan. Yang pertama, anggaplah bangkangan ini perkara yang biasa, lumrah dalam menjual. Dan yang kedua, yang dibangkang bukan diri kita sebagai jurujual atau usahawan, tapi yang dibangkang adalah produk. Dan yang ketiga, inilah masanya untuk kita memberi penjelasan yang lebih kepada pelanggan kita tentang apa yang dibangkang. Dan kita bermula tadi dengan bertanya. Dalam pembuat para usahawan dan jurujual, ini tips ringkas tentang bagaimana kita nak menenangi bangkangan.